Hai, Assalamualaikum. Okey, so hari ini saya akan share pula berkenaan dengan persamaan dan perbezaan antara mitosis dan meiosis. Dan kalau anda telah lihat sebelum ni, saya dah go through berkenaan dengan mitosis dan meiosis. So hari ni kita nak tengok apakah persamaan dan perbezaan antara mitosis dan meiosis. Baik, pertama, persamaan antara meiosis dengan mitosis. Kedua-dua mitosis dan meiosis melibatkan proses replikasi DNA. Apa replikasi DNA? Okey, replikasi DNA adalah DNA dia menjadi DNA dia menjadi mengganda ataupun jadi double. Okey, kalau kita tengok, okey, jadi double, ada dua biru dan dua warna purple. So dia jadi mengganda. DNA akan mengganda apabila sel tersebut ingin memasuki fasa pembahagian sel. So that's why dia akan menjadi mengganda. Sebenarnya ini adalah kromosom yang sama. Still kromosom yang sama. Ini kita panggil kromatid, yang ini kita panggil kromosom, sebab dia dah sedia untuk membahagi. Actually ini satu kromosom, ini satu kromosom. So ada dua kromosom di sini. Ini pun ada dua kromosom. Okey. Apa lagi persamaan dia? Kedua-duanya merupakan proses pembahagian sel. Of course, semua umum tahu bahawa mitosis dengan meiosis adalah proses pembahagian sel. Okey, kita lihat pula kepada perbezaan antara mitosis dengan meiosis. Baik, yang pertama, mitosis berlaku dalam sel soma, iaitu sel badan kita. Apakah sel badan? Okey, ini sel badan. Mitosis berlaku hampir ke semua sel badan kecuali sel pembiakan di pembuluh darah, sel masa, kulit dan sebagainya. Manakala meiosis berlaku dalam sel pembiakan sahaja, iaitu sperma dan ovum dalam manusia dan juga dalam tumbuhan. Okey, seterusnya mitosis menghasilkan 2 sel anak, manakala meiosis menghasilkan 4 sel anak. So ingat balik proses mitosis dengan meiosis, Pak Mat. Okey, mitosis menghasilkan 2 sel anak, manakala meiosis menghasilkan 1, 2, 3, 4 sel anak. Ini kita namakan sel anak. Yang ini adalah sel induk. Yang ini adalah sel anak. Yang ini adalah sel induk. Okay, very simple. Okay, seterusnya, kalau dalam mitosis dia tak ada pindah silang, dia straightforward je, Pak Mat, macam tu. Okay, meiosis berlakunya pindah silang. Rasa-rasa pada fasa apa berlakunya pindah silang? Okey, so dia berlaku dalam profasa 1, profasa 1 dalam meiosis. Okey, next, mitosis, sel anak mempunyai kandungan genetik yang sama dengan sel induk. Ini dari segi bilangan kromosom. Mitosis, sel anak tadi mengandungi kandungan genetik yang sama dengan sel induk. So that's why anak sama dengan induk. Tapi meiosis, sel anak mempunyai kandungan genetik separuh daripada sel induk. So this is very important. Buktinya apa? Okey, jom kita tengok kat sini ya. Baik, ini contoh yang paling mudah saya beritahu. Apabila mitosis, bilangan kromosom dia sama. Okey, saya beritahu tadi, ini adalah kromosom yang telah mereplikasi. So dia ada 1 kromosom, ada 2 kromosom, ada 3 kromosom, ada 4 kromosom. Apabila berlakunya pembahagian sel, dia akan menjadi 1, 2, 3, 4 kromosom. Ini adalah kromatid yang belum mereplikasi. So bilangan kromosom dia 4 bagi anak. Induk pun ada 4. Yang ini pun 4. Yang atas pun 4. So sel anak sama dengan sel induk. So very simple. Okey, dalam meiosis pula, okey, dalam meiosis pembahagian sel berlaku 2 kali. 1 kali, 2 kali bahagi, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dan bilangan kromosom, perasan tak bilangan kromosom? Okey, ni 1 kromosom warna hijau, 1 kromosom warna coklat, 1 kromosom warna purple, dan ini warna turquoise. Okey, ada 4 kromosom. At the end tinggal 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So dah jadi 2. Asal ada 4, tapi dia dah jadi
2. So bilangan kromosom bertukar menjadi separuh daripada sel induk. Okey, itu adalah perbezaan antara mitosis dan meiosis. Okey, next kita akan tengok pula kepentingan mitosis dan meiosis. Penting sangat ke? Penting meiosis dan mitosis ni. Okey, yang pertama sekali bersyukur kepada Tuhan sebab ada mitosis. Mitosis ini membantu untuk menggantikan tisu-tisu yang telah rosak. Sebagai contoh, luka. Dan selain daripada mekanisme pembekuan darah, maka sel juga akan giat membahagi, sel kulit giat membahagi untuk menggantikan sel-sel yang telah rosak. Okey, next. Penting juga mitosis dan meiosis ni adalah untuk proses pembesaran, tak kiralah dalam tumbuhan dan juga pembesaran manusia. Dalam tumbuhan, selalunya proses pembesaran ni berlaku di kawasan pucuk dan kawasan hujung akar. Okay, so itulah tempat di mana sel giat membahagi secara mitosis. Next, kepentingan mitosis dan meiosis adalah untuk menghasilkan sel-sel pembiakan. Ini adalah kepentingan meiosis. Okay, di mana sel akan membahagi secara meiosis untuk menghasilkan sperma, dan sel dalam badan juga giat membahagi untuk menghasilkan sel ovum bagi orang perempuan. Okey, next, kepentingan yang keempat, mengekalkan bilangan kromosom yang stabil dalam suatu spesies. Sebagaimana yang saya telah bagi tahu dalam video yang lepas-lepas, manusia mempunyai 46 kromosom, dan apabila manusia ingin menghasilkan, contoh orang perempuan menghasilkan ovum, orang lelaki menghasilkan sperma, ovum nak hasilkan dia, bilangan sel akan menjadi, bilangan kromosom akan menjadi separuh. Orang lelaki juga akan menjadi separuh. Daripada 46 dia jadi 23. Orang lelaki pun daripada 46 tadi dia akan jadi 23. So apabila berlakunya persenyawaan, iaitu apabila sperma bertemu dengan ovum, maka berlakunya persenyawaan, bilangan 23 campur 23 akan menghasilkan 46 kromosom. Maka terbentuklah seorang manusia. Cuba bayangkan kalau 46 perempuan, 46 lelaki, so akan bergabung untuk menghasilkan 92 kromosom. So dia tak jadi manusia dah lah, dia jadi organisma lain. So itu adalah ajaibnya meiosis ini, untuk mengekalkan bilangan kromosom dalam sesuatu spesies. Contoh yang saya bagi adalah manusia. Okey, next. Nombor 5, kepentingan mitosis dan meiosis untuk mewujudkan variasi melalui proses pindah silang tadi. Ingat tak, dalam meiosis ada pindah silang. So pindah silang mewujudkan kepelbagaian rupa dan bentuk dan ciri-ciri dalam manusia itu sendiri. So pindah silang dalam meiosis boleh mewujudkan variasi dan kepelbagaian. Okey, seterusnya, mitosis dan meiosis penting untuk pembiakan aseksual bagi organisma. Contoh ada organisma unisel di sini, ameba, pembiakan vegetatif dalam tumbuhan dan juga proses pengklonan tumbuhan. So ini adalah antara kepentingan mitosis dan meiosis dalam proses pembahagian sel untuk kemandirian spesies. So ini saja perkongsian saya untuk kali ini. InsyaAllah next time kita akan pergi ke topik yang lain. So bye bye, thank you.